Selamat sejahtera semua. Saya Dr. Nitya, saya seorang pakar pediatrik dari Hospital Miri. Hari ini saya akan sampaikan sedikit ceramah saya berkenaan satu keadaan yang sering dijumpai oleh kita sebagai orang yang mungkin ada anak sendiri, mungkin ada saudara mara kita yang merupakan kanak-kanak. So tajuk ceramah saya hari ini adalah sawan akibat demam. Ya, so objektif kita pada hari ini, satu, kita nak mengenal apa itu sawan sebenarnya. Bukan semua pergerakan ialah sawan. So macam mana kita nak kenal yang ini ialah sawan, yang itu bukan. And apa rawatan yang kita boleh buat di rumah sebelum pesakit dibawa ke hospital, dan kita nak bina pengetahuan kita berdasarkan fakta sahaja. Okey. So kerap ke kita jumpa kanak-kanak yang ada sawan? Adakah kanak-kanak yang setengah negara saja yang ada sawan? Tidak sebenarnya. Kalau kita berbincang mengenai sawan diakibatkan demam, hampir dalam setiap 25 kanak-kanak mungkin ada satu yang mengalami masalah yang itu. Ya, sawan akibat demam. Jadi ini sebenarnya adalah masalah yang sering dijumpai. Hampir hari-hari kami mendapat pesakit yang ada masalah sawan akibat demam di hospital. Dan ini adalah masalah di seluruh dunia. Dan kanak-kanak yang ada masalah sawan akibat demam ni selalu di dalam lingkungan umur 3 bulan sehingga 6 tahun. Mana-mana kanak-kanak yang lain luar di antara julat umur ini, kemungkinan besar masalah sawan dia mungkin tidak disebabkan demam itu sahajalah. Okey, so sawan tu apa sebenarnya? So sawan tu daripada apa yang kita lihat di mata, mungkin pergerakan yang tidak seperti biasa untuk kanak-kanak, tetapi dia tercetus sebenarnya disebabkan ada gelombang elektrik di otak kita yang tercetus secara tidak normal. Okey, so bila kita cakap pasal otak kita ada banyak fungsi. Fungsi otak kita untuk pernafasan, untuk pergerakan, untuk pertuturan, untuk tahap kesedaran kita. Jadi ini menunjukkan kenapa sawan tu boleh menjadi banyak jenis. Setiap orang mungkin tidak mempunyai sawan dengan cara yang sama. Okey, so gangguan gelombang elektrik di otak kita yang menyebabkan sawan. So apa jenis-jenis sawan yang ada? Yang sawan ni boleh berubah-ubah mengikut mana bahagian yang mencetuskan gelombang elektrik yang lain lah. Yang tanda yang sering kita jumpai ialah pada pergerakan badan. Ini ialah tanda utama yang kebanyakan orang yang walaupun dari background yang ada bahagian medikal, ada yang tidak, juga boleh mengenali bila orang sawan dengan pergerakan badan, bila badan sesetengah kanak-kanak itu menjadi kejang. Lagi satu ialah pergerakan yang berulang-ulang. Okey, dan selalunya pergerakan ini memang tidak ada apa-apa kawalan yang kanak-kanak ini boleh buat terhadap pergerakan itu. Itu ialah pergerakan yang secara spontan, tidak ada kawalan oleh kanak-kanak itu sendiri, dan orang lain juga tidak dapat menghentikan pergerakan tersebut. Ada juga kanak-kanak yang boleh ada sawan di mana dia tidak bergerak langsung. Anak itu hanya menjadi tiba-tiba lemah dan jatuh tanpa apa-apa pergerakan berulang seperti yang kita kenal. Pergerakan seperti ini tidak berlaku kepada kanak-kanak itu. Itu maksud saya dia banyak jenis sawan yang boleh ada. Satu yang umum yang selalu ada kepada kanak-kanak, yang berlaku kepada kanak-kanak yang ada masalah sawan akibat demam, ialah dia tidak sedarkan diri. Kanak-kanak yang masih sedarkan diri semasa dia mengalami sawan, kemungkinan besar tidak mengalami masalah sawan akibat demam. Jadi masalah sawan mereka adalah disebabkan hal lain. Dan pesakit yang tidak sedar ini tidak dapat dikejutkan. Walau bagaimana kita cuba pun, semasa dia sedang mendapat sawan, dia tidak dapat dikejutkan. Selain daripada itu, mungkin kita akan perasan pergerakan mata dia yang lain-lain sedikit. Mungkin dia berkedip-kedip ataupun hanya memandang ke atas secara terus, walaupun ibunya cuba memanggil kanak-kanak itu, dia tidak dapat memandang ibu dan dia hanya memandang ke satu arah sahaja, selalunya ke bahagian atas. Ini ialah disebabkan kekejangan otot yang mengawal pergerakan mata. Selain tu, ada juga yang akan report anak tu nampak biru, anak itu nampak pucat. Ini semua adalah disebabkan gangguan pernafasan dia. Sebab pernafasan kita pun ada kaitan dengan otot. Sebenarnya kita ada otot.
dekat bahagian dada kita yang mengawal pernafasan. Jadi bila otot itu terganggu dan kanak-kanak itu menjadi kejang, pernafasan itu pun boleh terhenti. Ini ialah antara salah satu sebab kenapa sawan itu sangat bahaya dan perlu dihentikan secepat mungkin. Lagi satu adalah air liur yang tidak dapat ditelan. Bila kita hendak menelan air liur itu ditelan dengan menggunakan otot juga. So, kebanyakan daripada simptom-simptom sawan ini adalah disebabkan masalah kepada otot. Jadi bila air liur itu tidak dapat ditelan, air liur itu akan berkumpul di dalam mulut dan ini boleh menyebabkan masalah pernafasan juga seperti yang mula-mula tadi. Yang last sekali ialah dia boleh ada masalah kawalan usus dengan pundi kencing. Anak itu semasa dia sedang sawan boleh ada terkencing atau terbuang air besar. Ya, so ini adalah tanda-tanda dan sejarah yang kita akan tanya kepada pesakit setiap kali ibu bapa membawa anak yang mempunyai masalah sawan ke hospital. Okey, so kenapa orang dewasa kalau kita demam kita tidak sawan, tetapi kanak-kanak kalau dia demam dia boleh sawan. Dan semakin anak-anak membesar, seperti yang saya terangkan tadi, julat umurnya memang fix, lebih kurang 3 bulan sehingga 6 tahun. Jadi kenapa julat umur yang itu sahaja? So soalan itu sering kali kita dapatlah. So setiap orang di sini, semua orang, para penonton semua ada seizure threshold kita sendiri. So seizure threshold adalah satu tahap, satu garis di mana di atas seizure threshold itu kita tidak mendapat sawan. Di bawah seizure threshold itu kita senang mendapat sawan. Seizure threshold itu secara semula jadi memang rendah untuk kanak-kanak. Semakin dia membesar, seizure threshold itu semakin naik. Jadi kemungkinan untuk dia mendapat sawan semakin dia menjadi besar menjadi kurang. Jadi sebab itu anak-anak yang paling muda sahaja yang sering mendapat sawan akibat demam. Itu satu. Nombor dua ialah mana-mana kanak-kanak yang ada masalah sawan, katalah sawan ni bukan disebabkan demam, dia sawan masalah lain lah. Tetapi pada waktu dia demam, itu akan menyebabkan dia lebih cenderung mendapat sawan. Jadi pada masa yang sama, kanak-kanak ini kalau dia ada demam, jadi daripada seizure threshold yang memang sudah rendah, ditambah dengan demam, dia menjadi lebih rendah dan lebih cenderung mendapat sawan. Pada masa yang sama, kita juga kena was-was. Ini adalah golongan kanak-kanak yang tertentu sahaja yang tidak ada masalah metabolik. Bila saya cakap metabolik, kita bercakap tentang garam-garam dekat badan, gula di dalam badan, semua ada dalam julat-julat yang tertentu sahajalah. So, kalau dia lari daripada julat itu, kemungkinan untuk mendapat sawan bergantung kepada apa garam yang kita bincangkan tu. Memang boleh terjadi sawan. So kalau bukan disebabkan gangguan metabolik dan bukan juga disebabkan masalah apa-apa struktur kepada otak anak itu, sawan akibat demam memang boleh berlaku dekat kanak-kanak lah. Okey, so itu dua exclusion dia. Okey, siapa yang ada risiko untuk mendapat sawan akibat demam? Kita bincang mengatakan ada satu dalam 25 kanak-kanak. Mungkin dalam satu kindergarten tu ada 50 budak, ada 2 atau 3 yang pernah kena sawan. Kenapa kanak-kanak itu dan bukan kanak-kanak lain? Apa risiko dia lah? So, risiko salah satu adalah sejarah keluarga. Kalau kanak-kanak itu ada sejarah keluarga, ibu bapanya ataupun adik-beradiknya ada sejarah keluarga pernah ada sawan semasa kecil, itu menyebabkan anak ini ada risiko untuk mendapat sawan. Nombor satu. Nombor dua, kalau anak ini adalah dalam julat umur yang kurang daripada 18 bulan, 1,5 tahun. Anak yang lebih kecil, dia punya seizure threshold lebih rendah, jadi dia lebih senang mendapat sawan. Nombor tiga ialah kalau sawan kali pertama untuk kanak-kanak itu dicetuskan oleh demam yang rendah. Kalau kita cakap tahap demam yang kuat, contohnya lebih daripada 38 degrees, suhu badan kita yang normal 37, 38 ke atas tu demam yang moderate dan tinggi lah. Kalau di bawah temperature 38 tetapi anak ini sudah sawan, maksudnya anak ini dia punya seizure threshold tu memang lebih rendah daripada kanak-kanak lain. So itu salah satu risiko dia. Lagi satu adalah kalau jangka masa antara anak ini mendapat demam dan dia mengalami sawan itu pendek. Dia baru demam pada pukul 9 pagi, pukul 9.30 sudah sawan.
Maksudnya dia kurang daripada sejam, dan ini adalah tanda-tanda anak ini mempunyai risiko untuk mendapat sawan yang boleh berulang-ulang. Jadi kalau kanak-kanak ini tidak ada apa-apa risiko seperti yang saya sebut di atas, kemungkinan untuk sawan berulang itu adalah kurang daripada 15%. Kalau dia ada 2 atau kurang daripada 2 risiko, kemungkinan dia 30%, dan kalau ada 3 risiko dan ke atas, kemungkinannya adalah 60% sawan dia kemungkinan besar berulang. Apa itu epilepsi? Mungkin tuan-puan pernah dengar perkataan epilepsi. Epilepsi bukan sawan akibat demam. Tetapi ada juga kanak-kanak yang pada permulaannya didiagnos sebagai sawan akibat demam. Tetapi semakin anak ini menjadi besar, selepas umur 6 tahun, dia masih sawan. Jadi ini kita tidak boleh cakap kanak-kanak ini masih sawan akibat demam. Kanak-kanak ini sudah tergolong dalam golongan epilepsi. Ini adalah terminologi yang kita guna untuk kanak-kanak yang ada sawan yang memerlukan ubat, sawan yang berulang-ulang dan tidak hanya disebabkan pada waktu dia demam. So siapa yang ada risiko untuk masalah mengalami epilepsi pada hari kelak lah. Okey, so ini lebih cenderung dialami oleh kanak-kanak yang ada masalah perkembangan. Maksudnya kanak-kanak ini mungkin pada umur 1 tahun belum berjalan lagi, lambat bercakap, ataupun mungkin ada pergerakan atau aktiviti sosial yang tidak sesuai dengan umur dia lah. Maksudnya kalau anak setahun sudah pandai bercakap 1-2 patah, tetapi anak ini lambat. So dari segi perkembangan seperti itu. Ataupun jenis sawan yang dialami oleh kanak-kanak itu ialah sawan yang kompleks. Bila kita guna perkataan kompleks dari segi medikal, kita maksudkan sawan yang lama. Lama ialah lebih daripada 15 minit, ataupun kalau sawan ini dia berulang dalam antara 24 jam. Dia sawan pukul 9 pagi, malam itu juga 9 malam, belum sampai 24 jam dia sawan lagi. Berulang dalam 24 jam yang sama. Ataupun selepas anak ini sawan, kita dapati dia mengalami kelumpuhan sementara. Mungkin antara tangan atau bahagian kaki dia yang tidak dapat digerakkan seperti biasa. Dan kalau sawan dia hanya melibatkan satu bahagian badan sahaja. Ini menunjukkan kanak-kanak itu ada risiko epilepsi, dan ini adalah tanda-tanda bahaya yang kita tidak patut hanya menenangkan diri mengatakan ini sawan akibat demam. Okey, dan juga kalau kita ada seorang kanak-kanak yang ada sejarah keluarga epilepsi, kemungkinan kanak-kanak ini walaupun dia mengalami sawan akibat demam, kita masih perlu buat follow up untuk tengok sama ada kanak-kanak ini masih akan sawan selepas umur 6 tahun. Okey, so macam kita dah bincang tadi, apa bahayanya sawan tu lah. Kenapa kita nak takut sangat pasal sawan? Sawan-sawan sajalah. Boleh kita cakap macam tu? Tak boleh, sebab dia ada bahaya dia. Kalau kita ada gangguan pernafasan, contohnya sesiapa yang lemas, so masalah dia ialah dia tidak dapat bernafas. Bila kita tidak dapat bernafas, otot pernafasan tu terganggu, itu menyebabkan seseorang tu nampak biru disebabkan dia tidak ada cukup oksigen dalam badan. Tempat yang paling banyak memakai oksigen di dalam badan kita ialah otak. Jadi otak kalau kita tidak dapat oksigen dalam masa 4 minit sudah menunjukkan tanda kerosakan otak. Sebab itu merawat sawan dengan cepat amat penting. Nombor 2 ialah kalau anak mengalami sawan, dia tidak sedar diri dan dia tidak ada kawalan. Jadi anak ini cenderung untuk jatuh, mengalami kecederaan. Lagi satu ialah stigma terhadap kanak-kanak ini. Bila kita ialah ibu bapa yang mempunyai anak yang cenderung untuk mendapat sawan kalau dia demam, kita sendiri merasakan anak itu ada stigma. Bila dia demam, kita cepat tidak hantar ke sekolah. Bila dia demam, kita cepat memberitahu cikgu bahawa anak itu tidak boleh melakukan aktiviti seperti kanak-kanak lain. So stigma seperti itu. Itu yang kita maksudkan, sawan perlu difahami dengan fakta dan kita perlu berdasarkan kepada pengetahuan yang memang berdasarkan evidence, tetapi jangan stigmatize anak itulah. Okey, so macam mana kita nak menangani sawan itulah sebagai ibu bapa? Saya akan bercakap pasal 3P.
Satu ialah panik. Bukan saya cakap suruh panik, saya suruh jangan panik. Nombor dua ialah perception, persepsi kita terhadap sawan itu sendiri. Nombor tiga ialah perancangan kita. So 3P inilah untuk menangani sawan. Number one, untuk jangan panik tu, yang penting untuk kita tidak panik. Nombor satu, kita perlu ada pengetahuan. So itu tujuan kita hari ini, kita mendengar ceramah supaya kita mendapat pengetahuan tentang sawan akibat demam ini. So apa yang kita boleh buat di rumah sebelum kita pergi ke hospital supaya kita boleh meningkatkan keupayaan anak itu pulihkan diri dengan cepat, mengurangkan mudarat kepada kanak-kanak itu akibat sawan di dalam rumah. Dan apa perception kita berkenaan sawan? Kita tengok anak tu sawan, kita jangan label dia sebagai kanak-kanak yang bermasalah. Tidak. Ada banyak sawan di dunia ini yang tidak berulang dan kanak-kanak itu boleh menjadi normal. Salah satunya adalah sawan akibat demam. Okey, tetapi pada masa yang sama jangan juga kita memandang ringan sawan itu. Sawan semuanya biasa, tidak. Memang ada kanak-kanak yang sawan tetapi bukan semuanya biasa. Perlu siasat dulu. Nombor tiga, kalau kita sudah ada identify kita punya faktor risiko seperti yang saya bentangkan tadi, dan kita mungkin sebagai ibu bapa atau saudara mara kepada kanak-kanak yang ada sejarah sawan, ada ahli keluarga yang sawan, dan mungkin kita perlu sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya kita tahu pengetahuan macam mana nak buat apa dekat rumah, kita sediakan ubat di rumah supaya kita boleh buat sesuatu untuk kanak-kanak itu sebelum sawan itu terjadi. Okey, mungkin kita tanya, kalau bukan doktor, apa yang kita boleh buat pasal sawan ni? Sebenarnya ada juga soalan-soalan lazim yang kita selalu dengar dekat hospital. Selalu patient saya cakap, anak saya tu sawan memang selalulah doktor, biasa saja tu, sebab itu saya memang tak bawa dia. Itu saya selalu dengar. Lagi satu, mereka akan, ini ibu bapa yang mungkin first time anak dia sawan, selepas tu sebelum mereka balik, bila kita bincang pasal sawan, mereka akan tanya, perlukah setiap kali anak ni sawan sedangkan benda ni boleh berulang, setiap kali saya perlu bawa ke hospital ke tidak? Dan ada juga yang akan tanya, kalau demam kat rumah apa saya nak buat ni doktor? Okay, so yang seterusnya kita akan jawab semua soalan-soalan lazim ni. Alright, so apa rawatan yang kita boleh buat di rumah? Yang ini kita akan cakap 3S and 1 no, 3 S's and 1 no. So 1S ialah stay with the patient. Kalau kita sudah nampak seseorang anak tu sawan, tadi kita ada bincang tentang mengenali sawan, kekejangan, mata naik ke atas ke ataupun drooling, mungkin anak nampak biru, semua tu kita sudah kena pasti ini sawan. Jangan terus lari. Stay with the patient. Itu ialah first S. Okay, so stay with the patient dulu. Walaupun kamu panik, kamu jangan tunjuk macam panik waktu itu dan kita stay with the patient. Nombor dua, kita catat masa dia. Kita tengok, oh, start pukul 10 sawan dia. Supaya kita tahu bila kita nak minta pertolongan. Bukan saja-saja kita nak tengok jam tu. Supaya kita tahu bila nak minta pertolongan. Nombor tiga, doktor akan sentiasa tanya apa ciri-ciri sawan itu. Ciri-ciri sawan seperti yang saya cakap mula-mula tu, adakah mata dia nampak naik ke atas, anak nampak biru, anak terbuang air besar, semua-semua tu kita tengokkan dia. Nombor dua, kita make sure patient is safe. That is the second S. Okay, so dia kena baring di tempat yang rata. Macam contohnya kalau anak berdiri, lepas tu tiba-tiba dia sawan, anak ini akan jatuh. So kita kena tangkap dia dulu, bagi dia baring. Okey, lepas tu bubuh sesuatu yang lembut dekat tepi kepala dia supaya dia tidak mencederakan diri dan elakkan persekitaran yang bahaya. Sawan ni boleh berlaku di mana-mana sahaja, terutamanya kalau di tepi jalan raya, supermarket ataupun dekat tempat yang berdekatan dengan air. Semua-semua ni adalah tempat yang bahaya. Okey, so kalau dia situasi yang macam tu, cuba keluarkan anak ini daripada situasi yang macam itu. Nombor tiga yang bagi saya ini yang paling penting. Kalau apa pun tak ingat, at least kita buat yang ini. Put the patient baring on the side. Itu ialah S yang nombor tiga. Okay, so baringkan patient ke sisi. Position baring ke sisi itu sendiri sudah menyebabkan patient itu lebih senang bernafas. Pernafasan dia lebih lancar. So kita sudah mengurangkan risiko dia kekurangan oksigen.
Nombor dua, kita longgarkan pakaian dia. Ini terutamanya untuk orang dewasa, tetapi kalau budak selalunya tak ada pakaian terlalu ketat lah. Jadi longgarkan pakaian dia, terutamanya bahagian leher, bahagian dada. And then pastikan dia punya pernafasan tidak terhalang. Kalau dia pakai puting, keluarkan. Tengah menyusu, keluarkan botol tu. Bagi dia bernafas dulu. Okay, and one no, right? 3 S's and one no. Yang no tu ialah jangan pegang anak tu dengan keras, sebab waktu anak itu bergerak, katalah anak ini sawan dengan pergerakan yang berulang-ulang. Bila dia bergerak, dia tidak ada kawalan dan pergerakan itu memang kuat sebenarnya. So bila kita cuba untuk memegang dia supaya tidak bergerak, itu mencederakan kanak-kanak itu. Kita biarkan dia bergerak, kita tengok macam mana pergerakan itu, tapi pada masa yang sama elakkan dia daripada persekitaran yang bahaya. Itu sahaja. Dan jangan memasukkan apa-apa objek ke dalam mulut, sebab semasa sawan memasukkan objek ke dalam mulut meningkatkan dia punya risiko untuk mendapat gangguan pernafasan. Kadang-kadang dia boleh tertelan objek itu dan sangat sukar untuk keluarkan, terutamanya dia tidak dapat menelan. Waktu itu ada banyak secretion dengan air liur dekat keliling mulutnya, jadi susah untuk kita keluarkan balik objek itu. Jadi jangan masukkan apa-apa objek ke dalam mulut lah. Okay, so kita dah stay with the patient. So kita tengok anak ni dah lebih kurang 5 minit dia sawan. Pukul berapa you nak dapatkan bantuan kan? Kalau sawan dia lebih daripada 5 minit, memang kita kena dapatkan bantuan. Okay, so itu cut off dia 5 minit. Alright, dan kalau anak itu tidak sedar selepas dia sawan, dia terus menjadi tidak sedar, langsung pengsan anak itu, tidak dapat bangun balik. Kebanyakan anak selepas dia sawan, mungkin dia nampak lemah, tetapi selalunya dia masih boleh dikejutkan, masih boleh menangis sedikit. Kalau kanak-kanak ini tidak dapat berbuat demikian, then kita memang perlu memanggil untuk meminta mendapatkan bantuan. Kalau ini sawan kali pertama, sebab kita tidak ada bukti untuk mengatakan kanak-kanak ini adalah sawan akibat demam sahaja. So boleh jadi banyak masalah lain. Terutamanya kalau anak tu sudah demam beberapa hari baru sawan itu berlaku, ini boleh menjadi masalah lain. Okey, so itu perlu mendapatkan bantuan. Dan kalau sawan itu berulang-ulang atau anaknya sawan di tempat yang bahaya. Kalau sawan di tempat yang bahaya dan kita perlukan bantuan untuk mengeluarkan anak itu, dapatkan bantuan sebelum kita habis, tunggu 5 minit lah. Ya, dengan cepat. Itu kita perlu guna logik kita pada waktu sawan itu berlaku, sebab situasi ini kemungkinan besar very dynamic lah. Okey. So macam kita punya tajuk tadi, kita bercakap pasal sawan, kita juga bercakap pasal demam. Jadi saya tahu yang ramai ibu bapa ingin tahu macam mana nak rawat sawan, juga mereka nak tahu macam mana nak rawat demam. Sebab seorang kanak-kanak boleh seorang kanak-kanak yang normal boleh mendapat demam 6 hingga 10 kali dalam setahun, dan itu masih normal untuk dia. Okey, so takkan 6 hingga 10 kali kita nak datang ke hospital. So mesti ibu bapa nak tanya, apa saya nak buat kat rumah untuk anak ni kan. So aspek rawatan sawan akibat demam ni ada 2 aspek. Satu sawan, satu demam lah. Kalau sawan, kita bincang pasal rawatan asas di rumah, yang kita cakap pasal the 3S and then the 1 no. Alright, and then bawa anak ke hospital, dan di hospital rawatan adalah berdasarkan medical, berdasarkan diagnosis of exclusion kita cakap. Maksudnya selalunya doktor akan siasat dulu untuk apa-apa benda yang bahaya selepas kita mengambil kira sejarah yang diberi oleh pesakit dan ibu bapa, dan juga pemeriksaan pesakit tu. Kalau kita mengatakan yang ini adalah sawan akibat demam, ini ialah diagnosis of exclusion. Tak ada satu tes darah yang saya boleh buat dan mengatakan ini sawan akibat demam, ini bukan. Tidak, kita hanya boleh push away diagnosis yang mengatakan ini sawan yang bukan akibat demam. Then baru kita boleh cakap ini sawan sebab demam. Alright, dan setengah sawan kalau dia sawan lama, kalau dibawa ke hospital, mungkin pernah ada antara kamu yang ada pengalaman doktor memberi ubat mengikut liang dubur. So ubat-ubat tu kadang-kadang untuk memberhentikan sawan dan juga untuk mengurangkan demam. Okey, so macam mana perawatan demam pula? Okey, so yang penting untuk demam ialah satu, kalau demamnya tidak serius pada permulaan, boleh dikawal secara ubat over the counter. So saya akan bincang pasal itu nanti. Dan nombor 2, rawatan secara konservatif di rumah.
Tetapi kalau punca demam itu tidak diketahui, anak tu masih perlu pergi ke hospital. Kalau kita ada anak yang demam tu adalah reaksi terhadap infection, kuman ataupun apa-apa keradangan, masalah kepada badan anak itu. Kalau demamnya tidak pulih dengan cepat ataupun anak ni memang cenderung untuk demam, rawatan untuk demam tu perlu bermula dengan cepat banding dengan anak-anak lain. So punca demam perlu cepat diketahui. Itu ialah antara salah satu sebab kenapa perlu dibawa ke hospital. Okey, apa tanda-tanda amaran untuk kita bawa anak dengan cepat ataupun untuk kita mendapatkan bantuan dengan cepat, atau anak-anak yang selalu mendapat sawan diakibatkan demam tetapi kali ini nampak different a little bit. Apa yang boleh menyebabkan kamu terfikir yang ini adalah salah satu tanda bahaya? Satu adalah kalau sawan dia lama. Cut off dia untuk mendapatkan bantuan, yes, is 5 minit, tetapi sawan yang lama is categorized as lebih daripada 15 minit lah. Okey. Dan kalau sawan dia ialah lain daripada yang selalu. Kalau anak ni selalu sawan dia ialah dia kejang satu badan, tetapi sekarang kita tengok sawan dia lain pula. Mungkin dia gerak satu tangan sahaja. So itu tidak bermaksud ini adalah sawan yang sama. So kes seperti itu adalah tanda bahaya untuk dibawa ke hospital. Nombor 3, kalau anak tu masih lemah selepas sawan dan tidak recover balik seperti diri dia yang selalu. Nombor 4 ada berkaitan dengan nombor 2 tadi, kelainan lah. Kalau dia localized, hanya satu tempat sahaja yang mengalami sawan. Atau yang penting kalau anak ni tidak demam. Kalau anak ni tidak demam tetapi sawan, memang perlu dirujuk ke hospital untuk tengok kenapa anak ni ada sawan. Okey, itu tidak normal. Terutamanya kalau juga anak ni ada cedera. Kalau dia baru jatuh dari katil semalam, hari ni sawan, ini adalah masalah yang besar lah. Okey, sebab pendarahan kepala pun boleh manifest sebagai sawan. Okey, dan kalau simptomnya berulang-ulang, lagi satu ialah kalau ada apa-apa masalah dekat otak, salah satu tanda awal boleh menjadi kerap muntah, sakit kepala, nombor 3 mungkin sawan. Ya, so kalau benda-benda ni come as a group macam tu, then kita perlu terfikir pasal ini mungkinkah red flag apa-apa yang memerlukan kita membawa kanak-kanak itu untuk pergi ke hospital. Pada kala kita bercakap pasal red flag, saya ingin bercakap pasal satu lagi siasatan yang kerap dilakukan di hospital untuk kes-kes tertentu yang mungkin tuan-puan pernah dengar tetapi ada was-was sedikit tentang pemeriksaan itu. Mungkin pernah mendengar pasal pemeriksaan lumbar puncture. Lumbar puncture ialah satu pemeriksaan yang kita memasukkan satu jarum kecil dekat liang di antara kita punya tulang belakang ke saraf tunjang untuk mengeluarkan cecair, dan cecair itu adalah cecair yang sama yang mengelilingi selaput otak kita. So kalau ada apa-apa tanda jangkitan dekat selaput otak, memang cecair itu ada tanda-tanda yang boleh dilihat dekat sana. So lumbar puncture ini, ujian untuk air selaput otak, hanya dilakukan untuk kes-kes tertentu. Okey, so kita sering mendapat pesakit yang sangat was-was terhadap pemeriksaan ini. Alright, so saya tidak bincang panjang, tetapi saya ingin memberitahu sawan akibat demam bukan indikasi utama untuk kami menjalankan pemeriksaan ini. Selalunya kita akan saring mengikut kes-kes tertentu. Kalau kanak-kanak itu ada apa-apa red flag macam saya cakap tadi, ataupun kalau kita menjumpai apa-apa pada sejarah dia daripada ujian dia yang menunjukkan ini bukan sawan akibat demam, dan ujian ini penting untuk kami rule out meningitis. Seperti yang saya cakap tadi, diagnosis of exclusion. Maksudnya kita melakukan satu diagnosis itu selepas kita kata diagnosis lain yang bahaya tu tidak ada. Okey. So salah satu penyakit yang boleh dirawat dengan secara penuh dan juga dengan keupayaan untuk kanak-kanak tu pulih dengan bagus adalah meningitis. Tetapi kalau sakit ini kita tidak rawat dengan cepat, kanak-kanak ini mungkin mengalami masalah jangka masa panjang.
Sebab itu lumbar puncture perlu dilakukan dengan cepat untuk kanak-kanak yang ada indikasi itulah, dan risiko dan keperluan itu bergantung setiap satu kes. Jadi pegawai perubatan akan terangkan kepada anda lah setiap kali ada keperluan untuk melakukan tu. Alright. So tadi kita cakap pasal sawan, sekarang kita bercakap pasal demam. So demam kita semua tahu, kalau orang dewasa kalau kita demam kita ambil ubat paracetamol. Ya. So ubat paracetamol tu dia ada banyak brand, dia ada banyak jenis, tetapi untuk orang dewasa dos dia senang saja. Kita ambil 2 biji atau sebiji, bergantung kita sakit kepala ke atau memang demam tinggi lah. Alright. So kanak-kanak kita berlainan saiz. Saya ada kanak-kanak yang umur 3 bulan, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Jadi saiz dan berat mereka semua berbeza. Okey, jadi ubat paracetamol, masalah dia ialah bila kita nak tentukan dos dia, dia perlu ditentukan mengikut berat semasa. Okey, jadi kita perlu tahu apa berat semasa kanak-kanak itu semasa kita memberi dos kepada kanak-kanak tersebut. Dan bukan bermaksud kalau kita makan ubat demam tu, itu ubat demam sahaja, tak ada apa-apa risiko, bukan. Ubat paracetamol dalam dos yang berlebihan boleh menyebabkan masalah kepada hati. Memang ada kondisi yang dikenali sebagai PCM poisoning, paracetamol poisoning. Okey, yang boleh menyebabkan masalah kegagalan hati, yang boleh memerlukan dialisis dan boleh mengancam nyawa. Okey, jadi ubat paracetamol perlu diberi dengan berhati-hati mengikut dos, mengikut frekuensi, maksudnya kekerapan yang disarankan oleh doktor saja. Okey, dan ini boleh diberi di rumah atas nasihat doktor. Dan kalau kita membeli ubat ini di farmasi luar, ibu bapa kena tahu memang ada 2 dos. Dia ialah satu dos ialah 120 mg dalam 5 ml, lagi satu dos ialah 250 mg dalam 5 ml. So bukan semua brand sama dan bukan semua dosnya sama. Jadi kita tidak boleh kira ikut ml sahaja, ya. Memang kena ikut dia punya dos itu sendiri. Okey, lagi satu yang kita kerap face dekat hadapi di dalam ward adalah ibu bapa yang meminta untuk ubat untuk dimasukkan di liang dubur untuk ubat tahan demam. Okey, so saya ingin bagi tahu di sini, di platform ni, yang ubat ini dipanggil suppository paracetamol. Kita panggil sub PCM. Okey, sub ini memang kita beri untuk kes-kes tertentu sahaja, bukan semua kanak-kanak memerlukan sub itulah. Ada setengah ibu bapa terasa yang sub tu lebih kuat. Ubat yang masuk ikut liang dubur tu lebih kuat. Jadi mereka sentiasa mahukan ubat itu. Nombor 2, ibu bapa menghadapi masalah untuk pujuk anak makan ubat. Semua budak tak nak makan ubat. Jadi mereka nak ambil jalan senang, masuk ikut situ saja. Dan mereka rasakan pengurangan suhu itu dengan cepat. Boleh ada kesan pengurangan suhu dengan lebih cepat sebab cara tindakan ubat yang dimasukkan melalui liang dubur memang dia akan diserap dengan lebih cepat. Tetapi jangka masa efek dia memang sama seperti ubat yang dimakan. Ya, sebab dimakan dia perlu masuk ke perut, perlu ada pencernaan sedikit, itu memakan masa untuk suhunya turun. Jadi untuk kanak-kanak yang demam dan sedang sawan di depan mata, memang ubat yang dimasukkan liang dubur yang kita bagilah. Tetapi ini tidak perlu diberi secara berterusan untuk kanak-kanak di rumah. Alright, dan paling penting ialah daripada umur yang kecil kita kena mengajar anak untuk makan ubat. Ini ialah budaya orang kita sebenarnya, yang kita suka memaksa anak memakan ubat. Tetapi itu menyebabkan kanak-kanak itu melihat ubat itu sebagai enemy dia. Kita mahu memastikan ubat tu menjadi kawan dia. Jadi kita buat ubat tu nampak exciting untuk budak tu, kita masukkan dalam syringe. Kadang-kadang kalau tidak sakit pun tak apa, bagi dia masuk air dekat syringe supaya dia tidak takut benda-benda itu. Dan ubat demam pun memang ada jenis yang berperisa. Jadi kita perlu ajar daripada umur yang kecil supaya pada waktu mereka betul-betul perlukan ubat itu, mereka sudah tidak takut. Ubat tu ialah friend dia. Ya, ini ialah culture yang kita perlu ajar kepada kanak-kanak lah. Okey, lagi satu yang kita mungkin tengok ibu bapa buat dekat hospital, dekat rumah, nenek datuk kita pun buat,
ialah tepik sponging. Tepik sponging tu ialah yang kita tengok mereka basahkan tuala, lepas tu mereka bubuh dekat atas dahi kan, itu dipercayai untuk mengurangkan suhu badan. Okey, so tepik sponging ni dia ada pandangan yang berbeza pasal tepik sponging. Ada setengah pihak yang mengatakan membuat tepik sponging tu dengan cara yang tidak betul, sebenarnya lebih mudarat kepada pesakit. Cara tepik sponging ni mengurangkan suhu ialah dengan selepas badannya basah, penyejatan peluh ataupun penyejatan air daripada badan kita, efek dia ialah kulit kita menjadi sejuk, betul. Jadi kalau kita basahkan bahagian badan, lepas tu airnya sejat daripada permukaan kulit badan, itu akan menyejukkan kulit dan pada masa yang sama menurunkan suhu badan. That is the idea tentang tepik sponging. Tetapi kebanyakan kita, cara kita buat tu tidak betul. Kita terasakan yang kita perlu masukkan tuala tu dalam air yang sejuk. Selepas kita masukkan dengan air yang sejuk, kita bubuh atas kanak-kanak, kanak-kanaknya menggigil. Bila babynya menggigil itu cara badan menambahkan suhu sebenarnya. Nanti demam dia akan naik lebih tinggi. Itu satu. Nombor dua, kita menggunakan tuala, meletakkan di bahagian badan, selepas tu kita biarkan tuala tu di situ. Bila tuala tu dibiarkan di situ, memang tidak ada chance untuk apa-apa penyejatan berlaku. Jadi penurunan suhu tu tidak boleh berlaku. Okey, jadi cara yang betul untuk buat tepik sponging adalah untuk menggunakan air yang suam-suam sahaja, room temperature. Okey, dalam suhu bilik. Kita gunakan air itu mengelap badan, terutamanya di celah-celah tangan, di celah-celah kaki, bahagian belakang badan, bahagian leher, bahagian dahi. Kita lapkan dekat tempat-tempat itu dan kita keluarkan tuala itu. Jangan disimpan atas muka bayi atau kanak-kanak tu lagi lah. Selepas badannya basah macam tu, penyejatan peluh itu, penyejatan air itu akan menyebabkan penurunan suhu. Itu yang akan mengurangkan demam. Itu cara yang betul. Jadi kalau dibuat dengan cara yang betul, memang ada baiknya. Okey, nombor dua, budaya kita ialah kalau demam kena pakai baju yang tebal, atas tu pakai jaket lagi, lepas tu selimut dan pakai stocking. Memang ada ramai ibu bapa kita yang buat macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita mahu haba tu keluar, baju yang perlu dipakai perlu nipis. Okey? Dan kita perlu mandi selalu dan juga kena banyakkan minum cecair. Okey, ini ialah cara-cara konservatif untuk mengurangkan demam. Okey, dengan ini saya rasa kita sudah berbincang dengan secara umum berkenaan masalah-masalah yang berkaitan dengan sawan akibat demam. Kita sudah belajar untuk mengenali sawan, macam mana, yang mana satu sawan, yang mana satu bukan, yang mana satu sawan yang bermasalah, yang mana satu sawan yang tidak bermasalah. Okey, siapa yang berisiko untuk mendapat sawan, apa tanda-tanda bahaya sawan itu, bila nak bawa anak tu ke hospital, apa rawatan asas yang kita boleh buat di rumah. Okey, so ini ialah pesanan yang saya ingin para penonton, tuan-puan semua ingat di rumah, ialah kena mengenali sawan itu. Okey, perlu tahu untuk melakukan rawatan yang asas tu sahaja dan tahu bila tanda-tanda bahaya untuk membawa anak itu ke hospital. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih. Sekian.